hakikat syirik yang sebenar apabila anda menolak hujah pelantikan Allah pada setiap zaman. Dan inilah yang kami ingin peringatkan kepada semua umat Islam dan kepada semua manusia. Baik sidang penonton sekalian, Ustaz Mat Rofa turut menuduh The Ahmadiyya Religion of Peace and Light, iaitu kami, agama kami, sebagai bersekongkol dengan satu pertubuhan bernama SIDAW. Dan pertubuhan ini telah mengeluarkan beberapa keputusan dan resolusinya. SIDAW bermaksud The Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against a Woman. Satu pertubuhan, satu convention untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita, dan ia adalah satu organisasi yang bernaung di bawah PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dalam bentuk negara. Jadi kepada Ustaz Mat Rofa, saya nak bertanya, kenapa membuat tuduhan bahawa kami ini berkait dan bersekongkol dengan SIDAW, sedangkan kami langsung tak ada kaitan dengan SIDAW, kerana kami bukan sebuah negara. Sebaliknya, negara yang Ustaz Mat Rofa sendiri diami di saat ini telah berdaftar dengan SIDAW sejak 26 tahun yang lalu dan telah menandatangani persetujuan ke atas dasar dan keputusan yang dikeluarkan oleh SIDAW sejak 26 tahun yang lalu. Malah Malaysia pernah menjadi salah satu anggota jawatan kuasa SIDAW. Sepanjang pemerintahan Barisan Nasional, Pakatan Harapan, PAS, Parti Ulama dan Parti Nasionalis Melayu bersatu, sehinggalah kerajaan sekarang, Malaysia tidak pernah menarik diri daripada menyokong SIDAW. Seharusnya Ustaz Mat Rofa berjuang habis-habisan sehingga mati syahid terlebih dahulu di Malaysia demi memastikan Malaysia tidak terlibat dengan SIDAW dan bukannya melatah dan terburu-buru mengaitkan kami dengan SIDAW. Jika Ustaz Mat Rofa cuba menuduh kami menyokong SIDAW dari aspek memberikan kebebasan dan hak kepada wanita untuk menggugurkan kandungan dan berkahwin sejenis, kami ingin menegaskan bahawa kami tidak pernah langsung membangkitkan kedua-dua perkara ini. Dan kami langsung tidak tahu dari mana Ustaz Mat Rofa mendapat idea sedemikian untuk menfitnah kami. Sebaliknya di Malaysia, pil-pil untuk menggugurkan kandungan mudah diperolehi dan banyak klinik dan hospital swasta menjalankan perkhidmatan menggugurkan kandungan dengan berselindung di sebalik prosedur yang dinamakan dilation and curettage. Kami juga memohon Ustaz Mat Rofa agar berjuang bermati-matian di Malaysia terlebih dahulu untuk menghentikan kesemua kemungkaran ini sebelum anda mengaitkan kami dengan SIDAW. Baik, seterusnya saya menjemput sekali lagi saudara Bukhari untuk membahaskan dan menjawab tuduhan yang dikeluarkan oleh Ustaz Mat Rofa. Silakan saudara-saudari Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad a'imma wal mahdi wa sallim taslima. Sidang penonton, di sini saya ingin menjelaskan seolah-olah umat Mat Rofa di dalam video yang saudara sebutkan tadi menggambarkan bahawa kondisi umat Islam yang sebenar tu kepada pihak mereka. Okey. Mari kita saksikan, kita baca satu hadis dan kita nilai adakah mereka merupakan dalam satu kondisi sebagai mukmin yang sebenar di akhir zaman. Ya, betul. Rasulullah SAW bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan ia akan kembali pula dalam keadaan asing. Maka sungguh beruntunglah mereka orang-orang yang asing. Jadi jelas tuan-tuan, kondisi mukmin sebenar di akhir zaman, mereka akan terasing dan mereka akan dipulaukan. Mereka akan dikatakan gila, mereka akan dikatakan kafir. Jadi adakah ini kita dapati pada umat Islam yang berada di Malaysia sekarang? Oh, tidak.
Adakah mereka dikatakan gila? Adakah mereka dikatakan kafir? Ulama-ulama mereka bahkan dijulang. Ya. Ya. Mereka mengamalkan agama arus perdana dengan sokongan kerajaan dan para ulama. Sangat selesa. Ya. Seterusnya mari kita saksikan hadis seterusnya. Rasulullah SAW telah bersabda, apabila baginda sedang menceritakan mengenai sahabat, ini Ansar Al-Qaim alaihissalam, sesungguhnya orang melihat mereka sebagai orang-orang yang kafir, tetapi Allah melihat mereka sebagai orang-orang yang saleh. Orang melihat mereka sebagai para pendusta, tetapi Allah melihat mereka sebagai orang-orang yang benar. Ya, ya. Orang melihat mereka sebagai najis, tetapi Allah melihat mereka sebagai orang yang bersih, suci. Ya. Orang melihat mereka sebagai orang yang dilaknat, Ya. tetapi Allah melihat mereka sebagai orang yang berakhlak mulia. Ya. Orang melihat mereka sebagai para penindas, Ya. tetapi Allah melihat mereka sebagai orang yang adil. Ya. Mereka telah memenangi keimanan dan para munafik telah kalah. Ya. Seterusnya, terdapat di dalam sebuah hadis Rasulullah menerangkan, akan datang kepada manusia satu zaman di mana orang yang sabar daripada kalangan manusia yang berpegang dengan agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Ya. Sebab itu, jika kita tengok dalam surah Al-An'am ayat 116 yang bermaksud, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jadi kenapa mereka jadi begini? Kan? Sebab mereka tidak ingin mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, kerana majoriti orang di muka bumi hanya menyesatkan mereka. Kan? Orang dia tak suka kepada orang yang pelik, dia pasal tu dia kata kafir, dia kata gila. Okey. Seterusnya, Ustaz Ma'rufah memberi persepsi kepada kumpulan kami seolah kami mengikut kepada Imam Mahdi palsu. Saya nak tegaskan bahawa hal ini tak benar. Okey, saya akan bagi alasan-alasannya. Okey. Pertama, saya akan bacakan sebuah hadis yang telah disebut oleh Saudara Kashfullah, tapi saya akan bacakan secara penuh. Hijaz akan diperintahkan oleh seorang lelaki yang mempunyai nama haiwan, iaitu kita tahu, Raja Fahad. Raja Fahad yang bermaksud harimau bintang. Jika kamu melihatnya, kamu akan melihat bahawa dia mempunyai mata juling daripada jauh. Dan jika kamu mendekatinya, kamu tidak akan melihat apa-apa kesalahan di matanya. Seorang saudara yang dipanggil Abdullah, yang bernama Abdullah, akan mewarisinya. Celakalah kepada Syiah, yakni pengikut daripadanya. Baginda mengulanginya 3 kali. Kemudian, kabarkan kepadaku berita gembira mengenai kematiannya, yakni kematian Raja Abdullah. Dan aku akan kabarkan kepada kamu berita mengenai kemunculan Al-Hujjah, iaitu Imam Mahdi. Jadi apa kita faham daripada hadis ni? Semua yang mendakwa sebagai Imam Mahdi sebelum kematian Raja Abdullah berdasarkan hadis tadi adalah batil. Palsu semuanya. Adalah batil. Semua. Okey, kalau belum lagi Raja Abdullah, yang mana abang dia tu bernama nama binatang Raja Fahad. Ini hadis yang mukjizat, tuan-tuan. Memang mukjizat yang agung sebenarnya. Selagi peristiwa ini tak berlaku, siapa yang menuntut sebagai Imam Mahdi totally batil. Tak apalah kita lakukan. Okey. Dan berdasarkan hadis itu juga, Imam Mahdi akan segera muncul. Sejurus saja peristiwa kematian Raja Abdullah itu tadi. Imam Mahdi akan segera muncul berdasarkan hadis itu. Apa lafaz dia tadi? Dan aku akan kabarkan kepada kamu berita gembira mengenai kemunculan Al-Hujjah. Satu permasalahan, setelah Raja Abdullah wafat. Setelah Raja Abdullah wafat,
bagaimana? Okey, itu sebelum peristiwa ke? Confirm semua batil. Okey. Tapi setelah Raja Abdullah wafat, kita hendaklah para penuntut Imam Mahdi ni, yang claimant Imam Mahdi yang ramai ni, dia hendaklah memenuhi 3 syarat. Hendaklah memenuhi 3 syarat. Pertama, menuntut wasiat. Yang kedua, dia mestilah mempunyai ilmu, dan dia hendaklah menyeru kepada ketuhanan Allah. Okey. Saya nak fokuskan tentang menyeru kepada ketuhanan Allah. Apa maksud menyeru kepada ketuhanan Allah? Menyeru kepada ketuhanan Allah ni bermaksud menyeru kepada wakil atau khalifah Allah yang dilantik melalui utusan Allah sebelumnya. Sama ada secara langsung ataupun melalui wasiat. Poin ini penting sebab jika bukan menyeru kepada ketuhanan Allah, pasti dia akan menyeru kepada ketuhanan manusia. Kan? Contohnya seperti demokrasi, komunisme, monarki, sistem beraja, yang semuanya hasil daripada sistem-sistem ini, apa yang akan dilahirkan? Ialah seorang ketua yang bukan daripada Allah. Baik, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saudara Bukhari telah membawa poin yang penting, iaitu 3 syarat dalam mengenali hujah Allah, iaitu wasiat atau pelantikan oleh Allah secara langsung atau melalui lisan atau melalui catatan wasiat utusan-utusan Allah sebelumnya. Kedua adalah ilmu yang dahsyat yang manusia tak tahu, yang tak pernah dibongkarkan sebelumnya, ilmu ghaib. Dan ketiga adalah para hujah Allah itu mestilah menyeru kepada ketuhanan Allah dan bukannya kepada ketuhanan manusia. Dan ini adalah sesuatu yang telah diguna pakai sejak Adam AS, dan ia akan terus kekal sampai bila-bila. Dan inilah kaedah untuk kita mengenal hujah Allah. Oleh itu, kaedah kami untuk mengenal Imam Al-Mahdi AS adalah mengguna pakai 3 syarat ini, kerana syarat ini juga diguna pakai sejak daripada Adam AS. Dan saya ingin mencabar mana-mana ulama di dalam dunia, termasuk di Malaysia, untuk membawa satu kaedah untuk mengenal Imam Al-Mahdi selain daripada 3 cara ini, dan cara yang telah kami bahaskan insya-Allah, dan telah kami bahaskan dalam program kami ini. Sila tampilkan kepada kami kaedah untuk mengenal Imamul Mahdi mengikut rujukan pemikiran, andaian, tafsiran anda untuk mengenal secara khusus Imamul Mahdi. Dan saya jemput sidang penonton untuk sama-sama berfikir tentang persoalan yang amat besar ini. Jadi seterusnya insya-Allah saudara Azizul, seterusnya saya jemput untuk menjawab dan menjelaskan beberapa lagi perkara yang dibangkitkan oleh Ustaz Ma'rufah. Silakan saudara Azizul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihima wal mahdin wasallim taslimah. Sidang penonton yang dikasihi dan dihormati sekalian, Ustaz Dr. Ma'rufah juga menuduh kami ini menjual agama. Satu tuduhan yang amat lucu. Betul. Kami ini bukan penjual agama. Sebab kami tidak mendapat apa-apa ilmuhan pun atau ganjaran pun daripada sesiapa pun. Sedangkan kami ini bukan orang yang berpengaruh dalam bidang agama. Seperti layaknya ustaz-ustaz yang ada lah. Seperti Ustaz Ma'rufah. Kononnya. Saya nak tanya dengan beliau, siapa yang paling layak untuk menjual agama? Siapa yang mampu menjual agama? Adakah orang biasa seperti kami ini atau para ulama? Tidakkah ulama ini dianggap sebagai ilmuwan agama yang mempunyai pengetahuan untuk mengubah, untuk mencampur adukkan dan merampas hak menafsirkan Quran dan hadis? Jadi kita cuba renungkan.
Siapakah para ulama di akhir zaman yang disebut-sebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jadi kita mari kita lihat ayat-ayat Allah. Dalam surah Ali Imran ayat ke-71. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Ya. Dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Siapakah yang paling berilmu dan berpengetahuan mengenai perihal kitab-kitab Allah jika bukan para ulama? Melalui mereka, orang awam atau orang biasa diberi tafsiran mengikut pandangan-pandangan ulama. Ya. Dan tafsiran-tafsiran itu boleh berubah-ubah mengikut pandangan mereka di kalangan ulama dan kelihatan seperti bersaing. Ya. Tidakkah ini dilihat seperti menjual agama? Ya. Sidang penonton yang dihormati sekalian, dalam satu ayat Quran dan surah Al-Baqarah ayat 79, Allah berfirman, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjual dengan harga murah. Maka celakalah mereka kerana tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka kerana apa yang mereka perbuat. Jadi persoalannya, adakah orang awam mampu menjual dan menjaji agama? Tidak. Adakah orang awam lebih berilmu daripada para ulama? Tidak. Hanya ulama sebenarnya yang mampu menjual dan menjaga ayat-ayat Allah. Ya. Jadi kita tengok di sini tentang ahli kitab. Ahli kitab sendiri secara sepakat ditafsirkan oleh para ulama Islam. Hanya khusus merujuk kepada ilmuwan agama Yahudi dan Nasara saja. Ya. Jadi para ulama Islam mendoktrin, dia letakkan doktrin dalam minda umat Islam bahawa Allah hanya menemplak ulama Yahudi dan Nasara. Ya. Bukankah Al-Quran juga kitab Allah? Okey, kitab Allah. Al-Quran juga, bukankah ini juga kitab Allah? Apakah teguran, ancaman dan amarah Allah hanya terhadap ahli-ahli kitab di kalangan ilmuwan Yahudi dan Nasara yang telah mati ribuan tahun lalu? Ya. Tidakkah ia juga merujuk kepada ilmuwan Islam? Ya. Tetapi hakikatnya ia juga merujuk kepada ulama Islam. Ya. Jika bukan ayat Allah ini sia-sia. Ya. Kerana hanya ditujukan kepada mereka yang telah mati. Ya. Ini adalah satu peringatan keras dan pengajaran terhadap ahli kitab Al-Quran dan tentunya terhadap para ulama Islam. Ya. Bukankah ini, sidang penonton sekalian, bukankah ini apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini merujuk kepada pengajaran dan panduan kepada kita yang berakal? Ya. Dan tidakkah ini menunjukkan bahawa sejarah sentiasa berulang-ulang? Ya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Saudara Azizul. Saya tertarik dengan penjelasan yang dibuat oleh Saudara Azizul sebentar tadi. Sedang penonton, terutamanya umat Islam. Sekiranya ada pihak yang hendak menipu satu pihak yang lain, pihak yang hendak menipu itu mesti membuat satu penyamaran. Dia akan tampil dalam satu bentuk yang meyakinkan agar dia dapat menipu. Betul. Jadi kalau kami dituduh menjaja agama, lihat kami tiada jubah. Kami tak ada serban. Kami tak ada tasbih yang kononnya berzikir sepanjang masa, tapi hati penuh dengan kekotoran kecintaan dunia. Kami tampil dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kami tampil untuk menyampaikan seruan Imam Mahdi dan mengumumkan beliau telah hadir dan menunggu sokongan daripada anda semua untuk beriman dan memecahkan rantai-rantai yang mengikat anda, iaitu ulama-ulama anda yang telah sebati dalam kehidupan anda sejak daripada kecil. Ulama-ulama inilah yang digambarkan oleh Isa AS sebagai serigala yang memakai bulu biri-biri. Ya, betul. Tepat sekali. Kerana itulah umat manusia
sejak daripada dulu lagi mudah tertipu. Dan mereka menolak para hujah Allah, para utusan Allah. Kerana mereka melihat ulama-ulama ini tampil dengan kewarakan, dengan jubah, dengan kitab-kitab. Dan mereka menyangka bahawa mereka inilah, ulama inilah sandaran mereka untuk mencapai keredaan Tuhan. Dan betapa sedihnya apa yang telah berlaku dalam sejarah berulang dari zaman ke zaman hinggalah kepada akhir zaman ini. Yang ingin saya tambah, mereka bukanlah Silakan. warisatul anbiya sebenarnya. Saya ingin nak suruh akan saudara Kashfullah terangkan bahawa ulama di Malaysia kita amat berbangga dengan sebuah hadis yang mendakwa bahawa mereka lah pewaris Nabi. Dengan mendakwa bahawa mereka layak meneruskan tugas-tugas kenabian. Sebenarnya dia tidak seperti mana yang didakwa. Kalau berdasarkan kepada sunnah Rasulullah dan daripada kitab Al-Quran yang ada di depan mata mereka sendiri, dengan jelas di sana dirujuk bahawa pewaris Nabi kebiasaannya, sunnahnya adalah daripada kalangan Nabi dan keluarga dia. Seperti mana Ibrahim dan Ali Ibrahim, dan Muhammad wa Ali Muhammad. Mereka tahu, tetapi mereka menyembunyi kebenaran ini, lalu mendakwa mereka lah sebagai pewaris Nabi, sedangkan ia bukanlah perkara yang sebenarnya. Okey. Baik. Alhamdulillah, ulama warasatul anbiya, ulama ni dianggap sebagai pewaris Nabi. Saya minta maaf, saya rasa ni satu benda yang syok sendiri. Hadis itu benar, tapi merujuk kepada Ahlul Bait. Jika anda membaca hadis-hadis daripada keluarga suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, para imam mengatakan kamilah ulama yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Betul, tepat. Jadi ulama yang ada adalah ulama-ulama tempelan, palsu. Ulama-ulama yang Nabi kecam dalam hadis-hadis. Bagaimana Quran kononnya memuji ulama, tapi dalam hadis Nabi mencela ulama. Betul. Bukankah ini kontradiktori? Betul. Dan bila kita baca hadis-hadis Ahlul Bait, keluarga suci Nabi, baru kita tahu rupanya adanya perbezaan. Perbezaan di antara ulama yang sebenar, iaitu Ahlul Bait. Mereka lah yang sepatutnya kita rujuk, dan bukannya ulama-ulama palsu tempelan yang telah merampas penguasaan dan otoriti agama daripada hujah-hujah Allah yang dilantik. Jadi kami menyuruh umat Islam untuk berfikir dengan minda terbuka, dengan ikhlas kepada Tuhan dalam menilai apa yang kami sampaikan, dan insya-Allah kita berdoa sama-sama supaya umat Islam di seluruh dunia sedar dengan perkara ini, dan kita bersama-sama dengan jujur mengkaji ajaran dan juga pembuktian daripada dakwah yang dibawa oleh Imam Mahdi. Jadi seterusnya saya jemput saudara Mazlan untuk membawa penjelasan terhadap tuduhan dan fitnah seterusnya yang dilakukan oleh Ustaz Mak Rofah. Tuan-tuan dan puan-puan, tuduhan Ustaz Mak Rofah juga ada mendakwa dan menuduh kami sebagai sebuah pengikut agama Kristian atau ejen Kristian, semata-mata kerana pertubuhan kami didaftarkan yang berstatus church di Amerika Syarikat. Sidang penonton, kami dikaitkan dengan gereja dan Pop Vatican. Untuk makluman tuan-tuan semua, mengikut peraturan undang-undang di Amerika Syarikat, pihak kerajaan Amerika akan mengklasifikasikan pendaftaran sesebuah pertubuhan di bawah status church atau gereja sebagai mewakili mana-mana pertubuhan agama atau rumah ibadah. Dengan pendaftaran itu, ia akan melayakkan sesebuah pertubuhan itu beroperasi tanpa gangguan, dan kerajaan Amerika Syarikat akan memberikan hak kebebasan bersuara bagi mana-mana individu yang mewakili pertubuhannya untuk menyuarakan pendapat. Jadi sebenarnya ia bukan alasan atau hujah untuk menuduh dan mengaitkan kami bagi mewakili church atau gereja. Sebenarnya kami tiada kaitan dengan mana-mana mazhab atau pertubuhan organisasi Kristian. Malah pihak kami sendiri telah mengeluarkan pelbagai dokumentari
yang mendedahkan penipuan dan penyelewengan POP dan Vatikan yang terlibat di dalam skandal kewangan dan seks. Jadi saya ingin tambah bahawa tuduhan itu amat berat dan sebenarnya amat bahaya untuk kehidupan berharmoni dalam masyarakat di Malaysia. Kerana dengan tuduhan seperti itu, dia membawa sesuatu imej yang buruk di antara agama. Jadi saya berharap Ustaz Marufa sedar tentang apa yang telah dia lakukan dalam ceramahnya tempoh hari. Ya, terima kasih saudara Mazlan. Satu penjelasan yang sangat baik diberikan. Jadi kami menasihati Ustaz Marufa agar tidak terlalu gelojoh dalam membuat tuduhan. Kaji dulu kenapa pendaftaran ini dibuat di atas status church. Benar. Kalau ada pihak agama Islam yang nak tubuh pun mungkin didaftarkan di atas nama church hanya untuk protokol dari segi peraturan kerajaan mereka. Itu kan bermaksud kami ini adalah organisasi Kristian. Jadi seterusnya saya jemput saudara Bukhari untuk membawa penjelasan tentang salah satu lagi tuduhan dan fitnah yang agak sensitif yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Rupah dalam ceramah beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Seterusnya sidang penonton, kita dapati Ustaz Marufa mempersoalkan mengapa lambang agama kami merupakan bintang berbucuk 6. Kita dapati umat Islam dia menganggap macam bintang bucu 6 ni sebagai simbol negara Israel. Simbol kepada agama Yahudi. Tapi umat Islam dia perlu sedar bahawa simbol bucu 6 ni juga dikenali sebagai Star of David yang bermaksud bintang Nabi Daud. Siapa Nabi Daud? Betul. Nabi Daud adalah seorang Nabi Allah yang mulia. Dan saya nak cuba menyangkallah sensitivity ni. Kalau kita pergi ke muzium di Turki, kita akan ada dapati khazanah-khazanah Islam, khazanah daripada keluarga Rasulullah. Contohnya ada sebuah kotak yang disembahkan kepada Sayyidatina Fatimah, yang di bahagian tepinya tu ada simbol ni yang dikatakan simbol Israel ni, ada bucu 6 ni, bintang bucu 6. Bintang bucu 6, Star of David. Ada, dia pun ada gitu. Lepas tu di Malaysia sendiri, di contohnya di Masjid Zahir di Kedah, pintu gerbang dia tu ada 2 kiri kanan. Pun ada Star of David. Dan di Masjid Jami' sendiri pun ada. Tengok di tingkap dia pun ada bintang. Jadi kesimpulannya daripada hal ini, saya rasa bukan sesuatu yang tercela dan tak sepatutnya menjadi isu. Sememangnya begitu. Sedang penonton, terima kasih atas penjelasan ringkas padu untuk menjelaskan isu ni. Bintang Nabi Daud ini adalah sesuatu mukjizat yang hebat yang digunakan pakai oleh para nabi. Para nabi telah menggunakan simbol bintang bucu 6 ini. Dan Nabi Daud sendiri telah mengukir bintang bucu 6 ini pada perisai beliau sebagai satu azimat dalam pertempuran beliau dalam semua peperangan. Jadi kalau ada pihak yang masih rasa sensitif tentang isu bintang berbucu 6 dengan mengaitkan kami dengan Israel, dengan Yahudi dan sebagainya, saya mengesyorkan anda juga membuat bantahan supaya simbol campur dalam kiraan matematik itu dibuang, kerana simbol campur itu menunjukkan simbol berpalang, iaitu cross, kerana kita mempromosikan ajaran Kristian dalam matematik. Baik, seterusnya saya menjemput saudara Azizul untuk membawakan penjelasan terhadap dan jawapan terhadap fitnah seterusnya yang dilakukan oleh Ustaz Dr. Muhammad Rupah ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihima wal mahdin salim taslima. Ustaz Marufa berbangga-bangga dengan Islam yang dikatakan berkembang pantas di Eropah. Baiklah. Bagaimana dengan hadis ni? Akan hampir seluruh manusia mengerumuni kamu sebagaimana mengerumuni makanan ke dalam bekasnya. Maka seseorang bertanya, dan apakah
disebabkan jumlah kami pada waktu itu menjadi sedikit. Ya. Bahkan jumlah kamu pada hari itu begitu ramai. Ya. Tetapi kamu seumpama seperti buih-buih air banjir. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan cabut daripada hati sanubari musuh kamu Ya. Betul. perasaan gerun terhadap kehebatanmu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan penyakit wahan ke dalam hati kamu. Ya. Jadi seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah penyakit wahan itu?" Lalu sabda baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Jadi ini daripada riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Ramainya penganut, ramainya pengikut bukanlah satu ukuran yang menentukan kebenaran. Malah kebenaran adalah bersama kumpulan yang sangat kecil, yakni minoriti. Ini disahkan oleh banyak ayat-ayat Quran. Antaranya surah Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan itu apa? Majoriti. Manusia di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Dan surah Al-Zukhruf ayat 78. Demi sesungguhnya kami telah menyampaikan kebenaran kepada kamu, akan tetapi kebanyakan iaitu majoriti kamu tidak suka kepada kebenaran. Jadi Nabi SAW telah memberitahu tentang status Muslim, masjid, Quran, ulama dan Islam melalui hadis ini. Okey, saya bacakan semulalah untuk sebagai satu penekanan daripada hadis Al-Baihaqi daripada Ali bin Abi Talib alaihi salam berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah hampir satu masa di mana tidak tinggal lagi daripada Islam kecuali hanya namanya, dan tidak tinggal lagi daripada Al-Quran itu kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjidnya tersegam indah, tetapi ia kosong daripada hidayah. Ulama yang ada, ulama yang ada, selagi saya beritahu, ulama yang ada adalah sejat makhluk yang ada di bawah naungan langit. Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Azizul untuk penjelasan tadi. Hadis yang dibacakan oleh Saudara Azizul sebentar tadi adalah hadis yang menggambarkan suasana di akhir zaman. Dan akhir zaman inilah masa ketika mana keluarnya Imam Al-Mahdi AS. Dan Imam Al-Mahdi AS dijanjikan keluar bila matinya Raja Abdullah Hijaz Saudi. Raja Hijaz Saudi dah meninggal, dah mati. Bermakna Imam Mahdi sudah muncul, bermakna kita memang sudah berada di akhir zaman. Jadi kepada umat Islam terutamanya, sila bangun dari tidur anda, insya-Allah sedar kita sudah berada di akhir zaman. Ini bukan lagi masa yang boleh kita jadikan senda gurau terhadap perkara agama. Dan jangan swastakan akhirat anda di tangan ulama-ulama yang sesama mereka berpecah. Mana mungkin Nabi mewariskan sesuatu yang sangat besar, itu agama ini dan urusan agama kepada ulama yang ada sekarang yang berpecah. Tidak mungkin. Semua para nabi dan rasul membawa satu risalah yang sama. Tetapi ulama-ulama sekarang berpecah daripada arah berlainan dalam pandangan ijtihad dan sebagainya. Jika ulama-ulama ni ibarat kompas ini ada banyak jarum yang menunjuk ke utara yang berbeza. Bagaimana kompas ini boleh membimbing kita? Sekiranya ada banyak jarum dan setiap jarum menunjuk arah utara yang berlainan. Saya bagikan satu analogi yang mudah supaya kita berfikir. Kita tidak boleh bersandarkan lagi kepada para ulama. Jadi saya dengan ini sidang penonton mendapati bahawa perbincangan kita tadi banyak telah membicarakan dan menjawab persoalan-persoalan yang dibawa oleh Ustaz Ma'rufah, dan amat jelas sekali bahawa para ulama di akhir zamanlah musuh utama kepada agama Tuhan.
Dan kepada anda yang menyangka bahawa ulama-ulama yang akan bersatu dan menunjuk kepada anda mana Imam Mahdi, bawa saya hadis tu, saya nak tengok. Tidak ada. Malah hadis menjelaskan para ulama lah dulu akan bangkit melawan Imam Mahdi. Bagaimana kumpulan yang menjadi musuh utama kepada Imam Mahdi menjadi kumpulan yang akan menunjuk dan membimbing anda kepada Imam Mahdi. Sudahlah, mari kita sedar daripada penipuan ini. Ya. Dan mari kita renungi ayat Quran berikut ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 67. Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami daripada jalan yang lurus. Sidang penonton yang saya kasihi, para pemimpin dan pembesar yang dimaksudkan di dalam ayat ini tidak mungkin presiden kelab, tidak mungkin persatuan, presiden persatuan atau pengurus pasukan sukan dan sebagainya. Kerana ayat Quran ini membicarakan persoalan hak atau batil, dan yang lebih beratnya ia membicarakan persoalan syurga atau neraka. Oleh itu para pemimpin dan pembesar ini adalah sebenar-benarnya para ulama agamawan. Dan lihatlah bagaimana Allah gambarkan penyesalan ahli neraka kerana mereka telah mengikut para ulama mereka di dunia dahulu. Jadi semoga kita sama-sama dapat renungi ayat Quran ini dengan mendalam ya. Dan saya ingin berkongsi ucapan Imam Ahmad Al-Hasan alaihi salam kepada semua manusia. Imam Ahmad Al-Hasan di dalam khutbah hajinya berkata, sudahkah kamu bertanya kepada Rasulullah dan para imam tentang para ulama di akhir zaman sebelum kamu bertanya kepada para ulama di akhir zaman tentang pewaris Imam Al-Mahdi? Dan beliau alaihissalam turut berkata sebagaimana direkodkan di dalam kitab ucapan Imam Ahmad Al-Hasan di muka surat 27 hadis 36. Jika kamu menunggu Imam Al-Mahdi melalui para ulama kamu, kamu tidak akan menemuinya, dan begitu juga ribuan keturunan dari sulbimu. Jadi umat Islam, terutamanya saya menyeru dengan perasaan kasih sayang. Kami menyeru dan memanggil anda dengan perasaan kasih sayang. Betul. Supaya sedar bahawa anda tidak boleh lagi menyandarkan harapan dan akhirat anda kepada ulama-ulama. Betul. Sekiranya anda sedar bahawa kita berada di akhir zaman dan anda ikhlas menanti dan mengharapkan Imam Al-Mahdi, para ulama adalah pihak yang paling utama anda jauhi sekarang. Dan kajilah bahan-bahan dari kami, insya-Allah. Sidang penonton yang kami hormati, kita telah tiba di penghujung rancangan ini, insya-Allah. Sukacita saya ingin memaklumkan dan menjemput sidang penonton dari semua agama dan kepercayaan untuk melayari laman sesawang kami di dalam bahasa Inggeris dan menyertai forum-forum Telegram kami di dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Pautan-pautan kepada semua ini ada kami sertakan di ruangan deskripsi YouTube kami ini. Anda boleh juga memuat turun kitab The Goal of the Wise yang di hadapan ini dalam bentuk PDF yang telah ditulis oleh Al-Qaim dari keluarga Muhammad Abdullah Hashim Abbas Sadiq alaihi salam di laman rasmi kami secara percuma. Ya, tidak ada sebarang bayaran dikenakan. Kami tidak berniaga dengan agama ya. Kami tak menjual agama. Ya, di laman kami iaitu www.theahmadireligion.org. Baiklah, insya-Allah kitab ini juga akan kami terbitkan di dalam bahasa Malaysia dalam masa yang terdekat. Dan sehingga bertemu lagi, kami Ansar Imam Al-Mahdi alaihi salam mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih ke di atas kesabaran anda semua menonton rancangan ini sehingga habis ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera sehingga bertemu lagi dalam rancangan seterusnya. Allahu Akbar.